Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa, murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Bandi 2 yang dirahmati dan diberkati Allah sekalian. Hari ini saya Cikgu Saiful akan memberi taklimat tentang pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi tahun 2002 untuk murid-murid Sekolah Kebangsaan Seri Bandi 2 Kemaman, Terengganu. Okey, sebelum itu, jom kita lihat dulu apakah dia pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus PKSK bagi tahun 2022. Untuk makluman semua ibu bapa, susulan pengumuman Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan mengenai pembatalan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 pada 15 April 2020, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah memperkenalkan satu kaedah baru bagi pemilihan murid untuk kemasukan ke sekolah khusus iaitu Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Menengah Teknik SMT dan Kolej Vocational KV serta Maktab Tentera Diraja MTD. Okey, mesyuarat Kabinet KPM bertarikh 22 Mei 2020 telah memutuskan perkara seperti berikut. Yang pertama, sistem permohonan dalam talian bagi kemasukan murid ke sekolah khusus dibangunkan secara single entry point dan kaedah baru pentaksiran standard secara berpusat digunakan untuk kemasukan murid ke sekolah khusus. Okey, itu mengenai punca kuasa yang diberi kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya kita lihat dahulu apakah proses PKSK. Okey, proses PKSA bermula daripada permohonan. Permohonan menggunakan platform yang sama iaitu berpusat single entry point secara dalam talian MOE SPS KT1 untuk murid tingkatan 1 dan SPS KT4 bagi murid tingkatan 4 menggunakan padanan APDM. Okey. Jadi maksudnya kat sini, permohonan menggunakan platform yang sama berpusat ni merupakan satu permohonan seluruh Malaysia. Jadi permohonan ini dilakukan oleh semua murid-murid tahun 6 seluruh Malaysia, begitu juga dengan murid tingkatan 3 bagi tahun 2020 seluruh 2021 seluruh Malaysia. Okey, apakah dia pentaksiran atau saringan? Okey, sistem pentaksiran sekolah khusus KPM iaitu pentaksiran dalam talian online secara berpusat, multiple choice question, MCQ dan artikulasi penulisan. Itu yang dikatakan dengan ujian PKSK, di mana sistem pentaksiran sekolah khusus yang disediakan oleh pihak KPM dan pentaksiran tersebut dilakukan dalam talian online secara berpusat. Bermaksudnya ada pusat-pusat peperiksaan yang akan dibuka di daerah Kemaman di mana ibu bapa dikehendaki memilih pusat-pusat peperiksaan tersebut untuk anak-anak menduduki peperiksaan PKSK. Dan juga pemilihan dan penawaran dilaksanakan oleh agensi bahagian masing-masing mengikut dasar dan syarat kriteria agensi atau bahagian masing-masing. Okey, jadi penawaran mengikut daripada sekolah-sekolah yang kita pilih dan yang akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang berkenaan. Seterusnya, jawatankuasa PKSK. Jawatankuasa PKSK, ini adalah beberapa jawatankuasa PKSK yang ibu bapa boleh baca. Nanti slide ni saya akan beri kepada ibu bapa untuk ibu bapa membaca dengan lebih lanjut mengenai jawatankuasa PKSK dan sebagainya. Okey, untuk format PKSA bagi tahun 2022, kaedah yang digunakan sama saja seperti tahun lepas, menggunakan kaedah dalam talian dan juga kaedah bertulis. Okey, kaedah dalam talian dan juga kaedah bertulis.
Okey, tempoh masa yang diberikan dalam ujian tersebut ialah selama 90 minit dan untuk bahagian C iaitu artikulasi penulisan iaitu dalam masa 45 minit. Okey, dalam masa 40 minit. Okey, jenis item peperiksaan yang akan dijalankan uh, untuk format PKSK 2022 iaitu pertama iaitu objektif aneka pilihan. Objektif aneka pilihan untuk bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian C pula ialah subjektif. Subjektif, soalan subjektif berbentuk respon terbuka. Kemudian jenis item dia untuk bahagian A dan bahagian B iaitu objektif bergrade dan satu lagi ialah objektif aneka pilihan. Untuk bahagian C, subjektif respon terbuka. Jadi kalau ikut penskoran dia ialah partial credit dan diktomus, begitu juga dengan keakuran senarai semak untuk bahagian C. Yang penting kita tahu dekat sini, untuk bahagian A dan bahagian B ialah peperiksaan yang digunakan secara objektif aneka pilihan MCQ. Untuk bahagian C iaitu subjektif. Dia ada 2 kali peperiksaan selama 90 minit untuk ujian MCQ dan satu lagi 45 minit untuk bahagian C artikulasi penulisan. Itu dia format PKSK bagi tahun 2022. Okey, untuk proses pengambilan pelajar ke sekolah-sekolah menengah asrama penuh SBP, SMKA mengikut proses pengambilan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, bermula daripada permohonan dalam talian. Okey, permohonan dalam talian untuk tingkatan 1 permohonan dibuka dari 10 Oktober hingga 15 November tahun 2021. Untuk tingkatan 4 pun sama, begitu juga dengan tingkatan 4 ya. Bagi tingkatan 4 bermula pada 10 Oktober hingga 15 November 2021. Selepas ibu bapa membuat permohonan pada link yang telah disediakan iaitu link yang ini https://spskt1.moi.gov.my. Okay, link ni ibu bapa boleh masuk untuk pengisian yang saya akan beri nanti dalam grup WhatsApp nanti untuk ibu bapa mula mengisi permohonan anak-anak masing-masing untuk menduduki ujian PKSK. Selepas saja permohonan dalam talian, PKSK akan dilaksanakan. PKSK akan dilaksanakan. Okay, yang pertama, proses untuk semakan pusat PKSK 1 dan PKSK 4. Kita hanya PKSK 1 iaitu pada 1 Disember tahun 2022. Ini untuk menyemak semakan pusat di mana anak-anak kita akan mengambil peperiksaan PKSK di pusat-pusat yang telah kita pilih dalam permohonan dalam talian. Okey, kemudian pelaksanaan ujian tersebut akan diadakan pada 17 hingga 27 Januari tahun 2022. Selepas kita menyemak pusat PKSK, maka anak-anak kita akan menduduki peperiksaan PKSK pada tarikh yang telah ditetapkan iaitu pada 17 hingga 27 Januari tahun 2022. Kemudian selepas peperiksaan dijalankan dan telah menduduki peperiksaan tersebut, pemilihan bergantung kepada bahagian dan agensi yang berkaitan. Kemudian keputusan pemilihan sekolah khusus bagi tahun 2022 akan dilakukan pada 15 Mac tahun 2022 iaitu di mana keputusan pemilihan akan diberikan tawaran kepada anak-anak kita untuk memasuki ke sekolah-sekolah yang telah dipilih. Kemudian
jika anak-anak anda tidak diterima untuk mengikuti pembelajaran di sekolah berasrama penuh atau di SMKA seperti mana yang dinyatakan, maka rayuan boleh dilakukan bermula pada 15 Mac hingga 29 Mac tahun 2022. Jika anak-anak kita tidak mendapat tawaran tersebut, maka rayuan boleh dilakukan selepas tarikh 15 Mac hingga 29 Mac tahun 2022 melalui link yang sama. Okey, itu dia mengenai fasa proses pengambilan murid-murid ke sekolah berasrama penuh dan sekolah berasrama penuh agama. Okey, untuk murid tingkatan 1. Seterusnya ialah sekolah khusus bagi tahun 2022 yang jumlah sekolah yang ditawarkan mengikut jenis sekolah dan kapasiti. Yang pertama, sekolah berasrama penuh ialah sebanyak 69 buah sekolah di seluruh Malaysia. Sekolah menengah agama, sekolah kebangsaan agama SMKA ialah sebanyak 61 buah sekolah. Dan sekolah menengah teknik ialah melibatkan murid-murid tingkatan 4 dan juga kolej vocasional dan maktab tentera diraja. Hanya melibatkan untuk anak-anak kita di tahun 6 ialah sekolah berasrama penuh SBP dan sekolah kebangsaan agama SMKA. Di mana untuk kapasiti tingkatan 1 ialah sebanyak 9,350 orang murid. Itu ialah kuota dia. Kemudian begitu juga dengan tingkatan 1 sekolah menengah kebangsaan agama iaitu sebanyak 9,168 kota yang diberikan kepada anak-anak kita di tahun 6 seluruh Malaysia. Itu ialah pusat PKSK bagi tahun 2022. Pusat PKSK bagi tahun 2022 kita lihat di negeri Terengganu. Untuk SMK ada 13 buah pusat PKSK yang akan dilaksanakan. 17 untuk SK dan SBP ada 6. Jadi kat sini untuk pusat PKSK bagi tahun 2022 untuk sekolah rendah di negeri Terengganu ialah sebanyak 17 pusat sahaja untuk negeri Terengganu. Okey, mari kita lihat dahulu apakah tarikh-tarikh penting untuk PKSK bagi tahun 2022 yang perlu kita ingat dan perlu kita fahami dan kita cakna benda ni sebab ia melibatkan permohonan dalam talian. Dibimbangi nanti permohonan tersebut kita terlepas ataupun kita tidak alert dengan apa yang diberikan tarikh-tarikh penting untuk anak-anak kita selepas membuat permohonan, begitu juga dengan selepas menerima tawaran. Untuk permohonan dalam talian untuk tingkatan 1 seperti mana yang saya maklumkan tadi bermula pada 10 Oktober hingga 15 November. Kita agak lewat sedikit permohonan pada kali ini disebabkan beberapa perkara yang perlu kita uruskan untuk murid-murid supaya mereka dan ibu bapa dapat mengisi borang permohonan dengan lebih complicated mengikut apa yang dikehendaki dalam pengisian dalam online tersebut. Kemudian untuk semakan pusat PKSK iaitu mulai 1 Disember pada tahun 2021. Di mana pusat semakan peperiksaan PKSK boleh dilakukan bermula tarikh tersebut pada 1 Disember 2021. Kemudian pelaksanaan PKSK ialah pada 17 hingga 27 Januari bagi tahun 2022 dan semakan keputusan ke sekolah khusus ialah pada 15 Mac tahun 2022 dan pendaftaran untuk tarikh pendaftaran anak-anak kita memasuki ke sekolah SBP dan SMKA akan dimaklumkan nanti oleh agensi-agensi yang terlibat dan rayuan boleh dilakukan pada tarikh 15 hingga 29 Mac tahun 2022 setelah keputusan dikeluarkan pada tarikh 15 Mac tahun 2022. Okey, mari kita lihat pula apakah dia yang berkaitan dengan sekolah-sekolah asrama
sekolah-sekolah SMKA dan sekolah SBP. Okey, untuk sekolah menengah kebangsaan agama untuk negeri Terengganu bagi tahun 2022, untuk maklumat sekolah daftar KPM, di bawah KPM, SMKA di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu ada sebanyak 6 buah. Okey, 6 buah sekolah. Begitu juga dengan sekolah menengah agama JPINT ialah sebanyak 10 buah. Imtiaz untuk Jabatan Yayasan Terengganu ada jumlah 6 buah sekolah dan secara keseluruhannya ialah sebanyak 22 buah sekolah di negeri Terengganu yang terlibat dalam peperiksaan PKSK bagi tahun 2022. Jika anak-anak ingin memasuki sekolah SMKA, SMA dan imtiaz di bawah keluluan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan juga Yayasan Terengganu, maka anak-anak kita wajib menduduki peperiksaan PKSK sebagai satu syarat kemasukan ke sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, begitu juga dengan Yayasan Terengganu. Ini ialah senarai SMKA Negeri Terengganu. Nanti ibu bapa boleh lihat pada slide yang saya akan beri nanti. Dasar dan syarat pemilihan murid tingkatan 1 dan tingkatan 4 SMKA bagi tahun 2022. Dasar dan syarat pemilihan tingkatan 1, warga negara, murid sekolah kebangsaan SK, sekolah bantuan kerajaan SBK dan sekolah agama yang berdaftar dengan pihak berkuasa negeri atau bahagian swasta KPM mendaftar dalam APDM. Kemudian pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus PKSK dan juga pentaksiran bilik darjah PBD. Sebab itu, jika anak-anak kita yang ingin memasuki ke sekolah-sekolah SMKA yang ditawarkan di negeri Terengganu, maka wajib anak-anak kita menduduki peperiksaan PKSK. Kemudian di samping itu, untuk memasuki ke sekolah SMKA yang berkenaan, perlu ada sijil pencapaian program JACOF atau ujian penilaian kelas KAFA, kemudian pentaksiran aktiviti jasmani dan sukan dan co-curriculum PAJSK, dan syarat khusus semua untuk saringan hafazan. Itu untuk murid-murid yang ingin memohon ke sekolah menengah kebangsaan agama yang ditawarkan di negeri Terengganu. Okey. Seterusnya kita lihat dulu apakah dia dasar yang seterusnya. Okey, dasar dan syarat dan kriteria pengambilan murid sekolah berasrama penuh bagi tahun 2022. Sekolah berasrama penuh SBP ya. SBP dia ada pelbagai jenis SBP. SBP Premier. SBP Premier, sekolah berasrama penuh SBP Premier adalah 11 buah SBP yang terawal, iaitu MCKK, STAR, SAAS, SDAR, TKC, STF dan lain-lain lagi. Itu ialah jenis sekolah berasrama penuh Premier. Bagi sekolah berasrama SBPI, hanya menawarkan pakej mata pelajaran bagi menengah rendah dan bagi menengah atas ialah pakej mata pelajaran STEM. Ini berkaitan dengan sains tulen dan STEM, sains agama. Itu sekolah SBPI. Okey, di bawah sekolah berasrama penuh, di bawah STEM dan STEM agama. Okey. SMAP. SMAP ialah Sekolah Menengah Agama Persekutuan. Sekolah Agama Persekutuan adalah SBP yang menawarkan pakej mata pelajaran STEM dan elektif agama. Itu SMAP. SBP Temua, TMUA. Okey, SBP TMUA ni ialah SBP yang melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz, iaitu SMAP Bentong dan SMPBI Rawang. Dan satu lagi SBPI Batu Rakit dan SPBI
selandar. Ada 4 SBP Temua. Okey. Yang melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz. Dipanggil. Kemudian SMS. SMS Sekolah Menengah Sains adalah manifestasi kemajuan pendidikan murid-murid luar bandar dalam sains dan teknologi sehingga kini terdapat 43 buah SMS yang beroperasi. Ya, itu ialah jenis-jenis sekolah berasrama penuh yang terdapat di Malaysia. Dasar pengambilan murid tingkatan 1 SBP diutamakan kepada murid-murid dari golongan B40. Keutamaan kepada murid berpotensi akademik dan keluarga miskin, terutamanya daripada golongan keluarga kumpulan berpendapatan B40. Bukan bermaksud murid B40 saja yang boleh memasuki SBP. Tetapi keutamaan diberikan kepada mereka untuk memasuki ke sekolah berasrama penuh. Okay, jadi terbuka kepada semua murid untuk memasuki SBP, tapi keutamaan diberikan kepada golongan B40. Keutamaan juga diberikan kepada murid cemerlang sukan. Keutamaan murid cemerlang sukan memenuhi syarat SBP sebagai pusat kecemerlangan sukan. Jadi yang ketiga, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Ini wajib. Untuk memasuki ke sekolah SBP, wajib menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus, PKSK, yang yang cikgu akan beri taklimat nanti sebentar lagi. Okey, kemudian seterusnya diutamakan kepada murid yang duduk di luar bandar. Jadi sekolah kita merupakan sekolah kategori luar bandar, jadi keutamaan diberikan kepada murid-murid kita lah. Seterusnya, syarat pemilihan murid tingkatan 1 SBP, murid warga negara sudah tentu mencapai aras toleransi pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Ini ujian yang saya beritahu tadi. Kemudian berpotensi dalam akademik serta aktif dalam kegiatan co-curriculum. Okey, kriteria pemilihan murid tingkatan 1 SBP, pertama ialah apa yang perlu ada untuk murid-murid untuk masuki ke sekolah berasrama penuh tingkatan 1. Pertama, dia wajib menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK, mempunyai pentaksiran bilik darjah yang akan dibekalkan nanti sewaktu murid-murid menduduki temuduga ataupun kemasukan ke sekolah-sekolah SBP yang telah ditetapkan. Kemudian kita lihat kepada status ekonomi, sosioekonomi, kepimpinan, begitu juga dengan pentaksiran aktiviti jasmani dan co-curriculum, PAJSK. Itu ialah syarat kriteria pemilihan murid tingkatan 1 SBP. Ini untuk murid tingkatan 4, kita tidak terlibat. Seperti mana tarikh-tarikh penting untuk pengambilan SPP sama sahaja dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan. Contohnya sekolah SMKA, tarikhnya sama. Jadi saya tak perlu ulang. Dan syarat penawaran SPP, tawaran yang diberikan adalah tertakluk pada syarat tawaran seperti yang dinyatakan dalam lampiran tawaran kemasukan murid ke SPP. Jadi untuk ini ialah syarat-syarat kemasukan tersebut seperti mana yang telah saya maklumkan tadi. Kemudian keputusan penempatan akan diumumkan selewat-lewatnya pada 15 Mac tahun 2022. Dan keputusan semakan penempatan tersebut boleh dilakukan di laman web yang sama, iaitu https://spskt1 yang seperti mana yang ada dalam yang tercatat pada slide yang ni. Jadi segala semakan serta permohonan diberikan hanya pada link yang diberikan yang sama, link yang sama. Okey. Seterusnya kita lihat kepada dasar yang lain pula. Ini ialah syarat pengambilan murid tingkatan 1 untuk
ke sekolah SMKA. Tadi ada dua, SMKA dia ada dua. Pertama, SMKA yang melibatkan Kerajaan Negeri Terengganu, dan ini ialah SMKA seluruh Malaysia. Ini ialah di bahagian pendidikan Kementerian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Berikut ialah senarai-senarai sekolah-sekolah SMKA yang terdapat di Malaysia. Okey, sekolah SMKA agama, dia ada 50 buah sekolah, 50 buah sekolah. Begitu juga dengan SMKA khusus untuk satu jantina. Dia ada pelbagai jenis sekolah SMKA yang terdapat di Malaysia. Okey. Jadi kita boleh lihat petunjuk di sini, dia ada jenis-jenis program. Begitu juga dengan sekolah SMKA agama, Tahfiz Model Ulul Albab. Tahfiz Model Ulul Albab. SMKA agama dia ada 50, SMK Tahfiz Model Ulul Albab ada 11. Begitu juga dengan sekolah yang berwarna biru dan kelabu ni ialah sekolah yang satu jantina. Maksudnya hanya lelaki dan hanya perempuan sahaja. Yang seperti mana yang kita lihat di peta ni, yang P tu ialah untuk perempuan sahaja, yang L untuk lelaki sahaja. Okey. Seterusnya, untuk pengambilan murid ke SMKA, SABK dan KAA, SMKA bahagian pendidikan diuruskan oleh Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri. SABK Lembaga Pengelola Sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri. Kelas aliran agama sekolah menengah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, ini ialah SMKA, package akademik, package akademik yang ditawarkan di SMKA. Okey, mengikut aliran. Okey. Itu ialah package mata pelajaran yang ditawarkan di SMKA dan KAA. Okey. Jadi ibu bapa boleh baca sendiri slide yang saya akan berikan nanti kepada semua ibu bapa untuk membuat pemilihan. Okey, dasar dan syarat pemilihan murid tingkatan 1 dan tingkatan 4 SMKA tahun 2022. Itu begitu ialah dasar-dasar dan syarat pemilihan tingkatan 1 sama saja seperti dengan SBP. Tidak jauh beza. Tidak ada beza. Semuanya wajib menduduki peperiksaan PKSK dan begitu mempunyai sijil pencapaian program untuk JAKOF dan pilihan kelas KAFA, dan begitu juga dengan pentaksiran PAJSK. Begitu juga dengan ujian saringan hafazan jika murid-murid memilih untuk memasuki pakej mata pelajaran semua di sekolah menengah SMKA yang terlibat. Okey. Sekarang kita lihat perkara yang sangat penting untuk kita membuat permohonan untuk menduduki ujian PKSK murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Bandi 2. Kita lihat aplikasi pendaftaran. Okey, untuk aplikasi permohonan PKSK bagi tahun 2022. Di sini saya maklumkan kepada semua ibu bapa, jika anak-anak kita ingin memasuki ke sekolah berasrama penuh, begitu juga dengan SMKA dan juga KAA, mereka wajib menduduki peperiksaan PKSK. Jadi kalau tidak ada tidak menduduki peperiksaan PKSK, maka anak-anak kita tidak dapat tawaran ke sekolah berasrama penuh. Jadi untuk memasuki ke sekolah asrama penuh serta sekolah SMKA yang telah ditetapkan, maka ibu bapa wajib membuat permohonan PKSK untuk anak-anak kita di tahun 6. Jadi untuk tingkatan 1, ini ialah link, mengikut link yang telah ditetapkan.
Jangan salah masuk link. Cuma beza dia kat sini, link ni ada SPSKT1 untuk murid tahun 1 dan SPSKT T4. T4 ni untuk murid tingkatan 4. Okey, kita lihat aplikasi permohonan PKSK bagi tahun 2022. Ini ialah carta ahli permohonan. Okey, dimulakan dengan permohonan kemasukan ke ujian tersebut, kemudian membuat permohonan dalam talian, kemudian membuat semakan pusat seperti mana tarikh yang telah saya beritahu tadi, iaitu pada 1 Disember tahun 2021, iaitu kita semak di mana pusat peperiksaan anak-anak kita menduduki. Kemudian pelaksanaan PKSK. Selepas semak, dekat situ ada tulis tarikh di bila anak kita akan menduduki peperiksaan PKSK. Jadi ibu bapa boleh baca sendiri mengenai carta aliran permohonan. Okey, untuk maklumat permohonan, yang untuk bahagian A, maklumat permohonan. Maklumat pemohon, maklumat diri atau maklumat ibu bapa atau penjaga, maklumat surat menyurat. Itu ialah berkaitan dengan maklumat permohonan. Bahagian A ialah maklumat pemohon yang terdiri daripada maklumat diri, maklumat ibu bapa, penjaga dan maklumat surat menyurat. Kemudian B ialah prestasi permohonan yang terdiri daripada pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani dan sukan PAJSK dan pentaksiran psikometrik, psikometrik PPSI. Kemudian untuk bahagian C, pemilihan sekolah khusus dan pusat PKSK. Dan yang terakhir sekali ialah perakuan ibu bapa. Okey, bila kita tekan link permohonan tersebut melalui link yang telah disediakan, dia akan keluar macam ni. Kat situ dia ada permohonan, bahagian permohonan, semakan pusat PKSK 1, semakan tawaran dan panduan permohonan. Dekat sini untuk memulakan pendaftaran PKSK, tekan di bahagian permohonan. Bila kita tekan di bahagian permohonan, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Dia suruh masukkan nombor MyKad pemohon. Nombor MyKad pemohon ni ialah nombor MyKad anak. Nombor MyKad anak. Bukan nombor MyKad ibu bapa, nombor MyKad anak. Tulis type di sini. Kemudian yang kedua, nombor MyKad penjaga utama. Biasanya penjaga utama ni bapa, kad pengenalan bapa. Maksudkan kad pengenalan bapa dekat sini. Okey. Jika bila kita klik untuk login, kalau tak boleh, dia kata maklumat tidak padan dengan data, jadi dekat sini tukar kepada nombor kad pengenalan ibu. Ada kadang-kadang dekat dalam sistem untuk untuk maklumat MyKad untuk penjaga utama, kadang-kadang nama ibu. Jadi dekat sini jika tidak boleh, mula-mula kita masukkan nombor kad pengenalan bapa. Kalau tak boleh, masukkan nombor kad pengenalan ibu. Okey, klik login. Lepas itu klik login. Lepas klik login, dia akan keluar nombor MyKad pemohon. Dia ada automatik, dia akan keluar nama dekat sini, nama pemohon. Begitu juga dengan nama penjaga utama. Okey. Lepas tu baca dululah cetak maklumat di bawah dengan sebagai rujukan. Panduan am. Baca dulu panduan am. Nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu tekan ya. Okey, tekan ya dan masuk sistem. Okey. Bila masuk sistem, dia akan keluar macam ni. Dia ada perkara A, maklumat dari pemohon. Perkara B, prestasi permohonan PBD, PAJSK dan psikometrik. C, pemilihan sekolah khusus dan pusat PKSK. PKSK 1 dan 4. Kemudian perakuan pemohon. Okey, kalau kita lihat kat sini, statusnya masih merah disebabkan kita belum mengisi lagi permohonan tersebut. Jika kita telah mengisi dengan lengkap permohonan tersebut, bagi setiap bahagian yang telah ditetapkan, maka dia status kat sini akan bertukar
tanda tik warna hijau. Okey. Kemudian klik di sini untuk membuat permohonan. Okey, boleh mulakan membuat permohonan. Okey. Jika maklumat yang dah lengkap, setelah kita mengisi maklumat pemohon dengan lengkap, maka statusnya akan jadi macam ni. Berwarna hijau. Okey. Jadi mesti hijau belaka. Mesti hijau belaka baru kita hantar permohonan. Okey, untuk maklumat pemohon. Untuk maklumat pemohon, ada yang telah memang sedia ada dalam sistem. Memang sedia ada dalam sistem. Cuma ada bahagian-bahagian yang tertentu ibu bapa kena isi, terutamanya bahagian kemahiran jawi anak-anak masing-masing. Kemudian kemahiran Al-Quran. Dekat situ dia ada pelbagai pilihan. Cemerlang, baik, memuaskan. Jadi ibu bapa boleh pilih mengenai tahap kemahiran anak masing-masing. Begitu juga dengan kemahiran Al-Quran, sijil agama, sijil agama, ujian penilaian kelas TAFA UPKK ataupun penyakit. Jika ada alahan atau penyakit, boleh tekan butang ada, jika tiada tulis tiada. Okay. Kemudian untuk kemahiran jawi dan kemahiran Al-Quran ni, ibu bapa boleh rujuk kepada guru TAFA anak masing-masing. Sebab dekat sini ialah sijil agama daripada ujian penilaian kelas TAFA UPKK. Kemudian kita pergi pada seterusnya. Okey, maklumat bapa, ibu bapa penjaga, maklumat ibu bapa kadang-kadang dia ada dah kat sini. Maklumat-maklumat tersebut dah lengkap. Kemudian butiran bulanan penjaga kedua, bilangan tanggung yang masih belajar, prasekolah ijazah pertama, kita akan lihat kat sini. Kebanyakan data-data tersebut ada pada data murid di APDM. Dia telah masuk semua data-data tersebut. Cuma ada setengah data yang perlu ibu bapa isi sendiri dan lengkapkan seperti mana yang dikehendaki. Kemudian maklumat surat menyurat. Yang ini sangat penting. Maklumat surat menyurat sangat penting. Minta ibu bapa semak. Okey, minta ibu bapa semak dan isi maklumat surat menyurat ini mengikut alamat terkini ibu bapa. Begitu juga dengan nombor telefon. Nombor telefon wajib isi. Begitu juga dengan email ibu bapa. Okey, email yang aktif. Sebab saya nak beritahu sini sebab untuk anak-anak kita menduduki peperiksaan PKSK, kadang-kadang dia hantar maklumat menduduki peperiksaan tersebut di telefon masing-masing. Begitu juga dengan email ibu bapa masing-masing, pemberitahuan mengenai mengenai kemasukan sekolah SBP dan SMKA. Maklumat tersebut biasanya dia akan masukkan di telefon masing-masing mengenai tempat pengambilan peperiksaan PKSK di mana. Dia akan bagi notifikasi dekat situ. Jadi pastikan ibu bapa menulis alamat terkini, begitu juga dengan nombor telefon yang aktif dan juga email ibu bapa yang aktif. Kemudian untuk bahagian pemilihan. Pemilihan pentaksiran bilik darjah. Pencapaian, bukan pemilihan, pencapaian prestasi permohonan. Pemohon. Kalau kita lihat dekat sini, yang ini ibu bapa kena masukkan pencapaian prestasi pemohon berdasarkan pentaksiran bilik darjah PBD. Maklumat-maklumat untuk pentaksiran bilik darjah PBD akan diberi oleh pihak sekolah dan satu salinan kepada ibu bapa untuk ibu bapa isi maklumat-maklumat berkaitan dengan tahap penguasaan murid mengikut mata pelajaran yang telah ditetapkan. Okey, yang ini ibu bapa kena isi berdasarkan apa yang ibu bapa terima daripada pihak sekolah. Okey, jangan kita ubah-ubah. Contohnya kita ubah sendiri. Katakan anak kita untuk tahap penguasaan bahasa Melayunya dapat 5. Sekolah bagi 5. Kita tulis kat sini 6.
Jadi berlakunya kekeliruan sistem, maka permohonan kita akan ditolak. Sebab sistem untuk pentaksiran bilik darjah kita akan hantar ke jabatan. Jadi segala apa yang berkaitan dengan pengisian ibu bapa akan disemak oleh sistem, dan pastikan ibu bapa masuk maklumat PBD anak masing-masing berdasarkan maklumat yang sekolah beri kepada ibu bapa nanti. Okey, isi sehingga habis ya. Tahap penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik berdasarkan pentaksiran bilik darjah yang diterima, keputusan pentaksiran bilik darjah yang diterima oleh murid-murid. Ini untuk tingkatan 4. Untuk bahagian aktiviti jasmani dan co-curriculum, begitu juga dengan PPSI, maklumat PAJSK dan PPSI akan dipadankan dengan data KPM untuk proses pemilihan kelab. Yang ini telah dihantar oleh pihak sekolah ke KPM, dan ini ibu bapa tak perlu isi sebab data-data berkenaan telah diterima oleh pihak Kementerian Pelajaran. Kemudian setelah isi semua bahagian-bahagian yang berkaitan, ibu bapa klik untuk hantar permohonan atau kemaskining. Okey. Kalau ibu bapa nak isi semula yang berkaitan, apa-apa yang berkaitan dengan permohonan, ibu bapa boleh tekan klik untuk isi semula. Okey. Ini ialah aliran pemilihan sekolah-sekolah khusus. Sekolah khusus untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4. Kaedah pemilihan berdasarkan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Ini ialah yang ni bahagian yang sangat penting yang saya ingin maklumkan kepada semua ibu bapa, iaitu pilihan sekolah khusus dan pusat PKSK. Okey, untuk pemilihan sekolah khusus dan pusat PKSK, untuk pilihan sekolah khusus pertama, untuk sekolah khusus yang pertama, ibu bapa perlu isi sekolah yang utama dahulu. Sekolah yang ibu bapa nak dahulu, yang utama. Contohnya jika ibu bapa ingin untuk memilih untuk anak-anak masuk ke SBP, sekolah berasrama penuh, keutamaan ialah untuk SBP dahulu. Berikan keutamaan sekolah khusus yang pertama ni ialah keutamaan yang paling kita nak. Yang mula-mula pilihan pertama kita. Okey. Bila kita dah kita pilih sekolah berasrama penuh, berminat untuk mengikuti dual language program DLP, ya atau tidak. Okey, ibu bapa boleh pilih pakej mata pelajaran. Bila kita pilih sekolah berasrama penuh, ada pilihan pakej mata pelajaran. Sama ada kita nak ambil tahfiz model ulul albab ke ataupun STEM ke, ada perkara yang berkaitan dengan pilihan, ibu bapa boleh pilih. Sebab model-model pakej mata pelajaran ni akan menetapkan negeri sekolah pilihan tersebut. Jangan bila kita lihat kat situ, bila kita tekan tahfiz model ulul albab ni, dia akan keluar negeri-negeri yang ada pakej mata pelajaran tersebut. Jika tak ada negeri tersebut, maka bukan pakej mata pelajaran tersebut tiada. Jadi bila kita tekan tahfiz model ulul albab, dia akan keluar negeri Melaka contohnya, negeri Sembilan, di negeri-negeri yang telah ditetapkan. Kemudian bila kita tekan negeri mengikut pilihan, maka dia akan keluar sekolah-sekolah yang terlibat dengan pakej dan negeri mengikut sekolah-sekolah tersebut. Maka ibu bapa boleh pilih. Pilihan utama ialah untuk pilihan pertama. Begitu juga jarak dari sekolah ke pilihan. Sekolah pilihan, ibu bapa pilih berapakah jarak, agak-agak aja berapa jarak kilometer sekolah dari tempat tinggal. Okey, yang kedua, saya nasihatkan kepada ibu bapa supaya pilih yang berlainan. Jenis sekolah khusus yang berlainan. Contohnya, jika ibu bapa telah mengisi pilihan utama sekolah berasrama penuh,
maka untuk pilihan kedua, ibu bapa pilih sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, ibu bapa boleh pilih pelbagai. Pastikan pelbagai. Okey, jangan sama je. Okey, pilihkan pelbagai. Okey, kemudian sila package mata pelajaran, pelajaran agama dan serta negeri sekolah, nama sekolah pilihan dan jarak daripada sekolah ke rumah. Begitu juga dengan pilihan sekolah khusus ketiga. Sila isi ketiga-tiga pilihan ini. Pastikan ia pelbagai. Jadi jangan pilih sekolah yang sama. Kat sini sekolah berasrama penuh, nak tiru je ya. Sekolah pilihan utama nak tiru sampai khusus 2, khusus 3 sekolah pilihan, tak boleh. Kena pelbagai. Pastikan sekolah serta negeri yang pelbagai untuk pilihan kita supaya anak-anak kita lebih, orang kata, berpeluang untuk memasuki ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan. Itu ialah mengenai pilihan sekolah khusus dan pusat PKSK. Yang ni sangat penting untuk pilihan pusat pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus PKSK. Jadi sebenarnya ibu bapa diberi pilihan untuk memilih negeri pilihan untuk anak menduduki peperiksaan PKSK. Tapi dibimbangi ibu bapa tidak dapat menghantar anak kepada negeri-negeri yang ditetapkan. Maka kita pilihlah negeri Terengganu. Okey, negeri Terengganu. Kemudian PPD pilihan. PPD pilihan bila kita letak negeri Terengganu dekat sini, dia akan tulis PPD pilihan kat sini, PPD Kemaman. Okey, PPD Kemaman, pilihlah PPD Kemaman ataupun pilihan pusat PKSK. Bila kita tekan sini PPD pilihan, dia akan keluar sekolah pusat-pusat PKSK yang terlibat di daerah Kemaman. Jadi saya nasihatkan ibu bapa pilih pusat peperiksaan yang hampir dengan rumah kita. Okey, yang hampir rumah kita. Jadi ibu bapa boleh pilih sekolah pusat peperiksaan yang telah dinyatakan, tetapi ibu bapa juga dibenarkan untuk membuat pemilihan pusat PKSK di negeri atau daerah lain mengikut ibu bapa lah, pilihan ibu bapa. Jadi yang paling penting dekat sini, pilihlah pusat peperiksaan yang paling hampir dengan sekolah ataupun rumah kita untuk memudahkan ibu bapa menghantar anak-anak ke pusat peperiksaan yang telah ditetapkan. Ini untuk murid tingkatan 4 MTD, tidak terlibat dengan murid tingkatan 1. Selepas saja mengisi segala permohonan yang lengkap dalam sistem, ibu bapa dihendaki membuat perakuan permohonan. Pastikan ibu bapa tanda tik, tanda right di biru ni, di kotak yang telah disediakan. Okey, tekan warna biru, dia akan keluar warna biru dan tanda right kat sini. Mengaku bahawa semua maklumat dan keterangan yang diberi adalah benar, bersetuju bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia berhak menawarkan pakej mata pelajaran khusus dan sekolah khusus bukan pilihan. Jadi maksudnya bukan semestinya pemilihan sekolah yang kita pilih itu kita dapat. Mungkin anak-anak kita juga akan ditawarkan di sekolah lain, SPP yang lain, dan tidak mempunyai rekod kesalahan disiplin yang berat. Okey, lepas tu bila kita dah tekan sini, klik untuk hantar permohonan. Okey. Ini bahagian akuan permohonan, klik untuk hantar permohonan. Okey, bila permohonan kita berjaya, maka dia akan keluar bilangan permohonan keseluruhan yang terima, berapa banyak. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja mengenai taklimat kemasukan ke sekolah khusus untuk anak-anak di tahun 6, begitu juga dengan untuk kemasukan permohonan PKSK kepada anak-anak kita di tahun 6 yang akan dilakukan mulai sekarang. Dan jika ibu bapa mempunyai masalah untuk membuat pengisian aplikasi permohonan yang telah ditetapkan, ibu bapa boleh bertanya kepada guru kelas anak-anak masing-masing, begitu juga dengan saya.
Jadi pastikan ibu bapa membuat permohonan melalui sekarang. Jangan tunggu di saat akhir tarikh tutup permohonan iaitu pada 15 November tahun 2021. Itu saja dari saya. Saya harap ibu bapa dapat memahami apa-apa yang telah disampaikan. Dan saya mohon maaf jika saya terkasar bahasa. Jadi saya berharap kita doakan supaya permohonan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Sekian. Terima kasih.